Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu khaliluhu. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung muka berapa tu? 405. Yang terakhir sekali berkaitan dengan perbahasan makna badi' antara nama Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita lihat pada ayat pada muka surat 4 atau 4, masih lagi dengan firman Allah, badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan juga bumi. Makna diterjemahkan dengan badi', yakni dengan maksud yang menciptakan. Cuma pada ta'arif dan istilahnya, badi' itu adalah pencipta keduanya, iaitu langit dan juga bumi, dapat adanya contoh sebelumnya. Maknanya atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menciptakan sesuatu, maka dia tidak perlu merujuk pada apa yang telah dicipta. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi, dan tidak perlu Allah Subhanahu wa taala sewaktu menciptakan bumi lalu dia perlu merujuk pada langit ataupun apa-apa saja makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia perlu kembali dengan apa yang telah dicipta pada awalnya. Tidak pada manusia. Apabila manusia menciptakan sesuatu, kemudian apabila dia nak menciptakan yang kedua, maka dia perlu merujuk pada yang pertama. Jadi maksud pada badi' Allah Subhanahu wa taala, dia yang menciptakan akan bukan sekadar langit dan juga bumi, bahkan seluruhnya alam ini tanpa mengambil contoh-contoh ataupun tanpa mengambil panduan atau rujukan. Kerana setiap daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala kembali atas sifat Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Seterusnya Imam Ibn Kathir dalam memberi maksud badi'us samawati wal ard, maka dia memecahkan pada tafsiran pada badi' dikaitkan dengan hukum syariatul Islamiyah. Disebabkan hendaklah kita ketahui ada sebahagian ta'rif dalam syariatul Islamiyah, itulah hukum-hukum syarak yang diambil melalui kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada yang diambil pada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kitab Allah Subhanahu wa taala kitaban Arabian ataupun Quranan Arabian dalam bahasa Arab. Lalu salah satu pada qawaid, yakni kaedah dalam memberi istilah ataupun satu-satu ta'rif dalam hukum syariatul Islamiyah, tidak lain dia akan mengambil panduan rujukan daripada Al-Quran, walaupun mungkin satu kalimah. Dan seperti mana juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikaitkan juga dengan kata bahasa ataupun usul kalimah di dalam Al-Quranul Karim. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, kerana sesungguhnya setiap perkara yang baharu itu adalah bid'atun. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala badi', kalimah itu ada kaitan. Badi', bid'ah, maksudnya adalah sesuatu yang baharu yang dibuat tanpa melalui apa yang pernah dibuat sebelumnya. Atas nama Allah Subhanahu wa taala badi', dia menciptakan akan makhluk tanpa mengambil contoh daripada makhluk sebelumnya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki bermula pada Adam alaihissalam. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang wanita bernama Hawa tanpa mengambil
contoh daripada Adam alaihissalam, tidak perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan dengan agama ini, hukum hakam syariatul Islamiyah yang dikaitkan dengan sebahagian pada amalan umat Islam yang tidak ada kaitan dengan syariatul Islamiyah, lalu Rasulullah menyebutnya dengan bid'ah. Maknanya sesuatu amalan tanpa adanya amalan tersebut sebelum ni. Seperti mana contoh yang lebih mudah adalah satu-satu amalan yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam, yang mana amalan tersebut tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahawasanya daripada hadis yang saya bacakan tadi, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, kerana sesungguhnya setiap daripada perkara yang baharu itu adanya bid'ah. Maksudnya setiap daripada amal-amal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, mungkin juga termasuk para sahabat ataupun para salafus salih yang terdahulu, lalu dilakukan oleh umat hari ini yang terakhir, yang akhir zaman ini, maka dikaitkan dengan bid'ah. Walaupun begitu, bid'ah ini masih ada furu'iyahnya, yakni cabang-cabangnya, sehingga kita perlu memahami tentang bid'ah itu sendiri. Seperti mana kata ulama-ulama kita, yang pertama apabila disebut dia bid'ah, maka dia sudah usul, dia akan terpecah menjadi dua. Yang pertama disebut sebagai bid'atun syar'iyyah, bid'atun syar'iyyah, seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sambungan pada hadis itu, wa kullu bid'atin dalalatun, yaknilah setiap yang bid'ah itu dalalatun, itu disesat. Akan tapi kata ulama, kesesatan yang dimaksudkan di sini adalah ada kaitan dengan aqidatul Islamiyah ataupun mengubah hukum-hukum syariatul Islamiyah, maka apabila dia melakukannya maka dikatakan dia sesat ataupun mengubah hukum. Seperti mana contoh solat yang telah difardukan oleh Allah 5 kali sehari semalam, lalu dia mengubahnya sekadar 2 kali, lalu dia pun melaksanakan solat pada siang hari sekali, petang hari sekali, dan meninggalkan hukum pada usul 5 kali sehari semalam. Lalu adakah perkara itu bid'ah walaupun dia berjaya melakukan 2 kali sehari semalam? Tetap bid'ah, kerana dia telah mengubah hukum yang mu'tamad dan ijma' telah disepakati oleh seluruh umat Islam berdasarkan Al-Quran dan juga sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain antara bid'ah, bukan sekadar meninggalkan sesuatu yang ada lalu dikatakan Nabi tidak melakukannya, lalu ditinggal, maka apa yang ditinggalkan itu juga adalah bid'ah. Bukan sekadar memahami bid'ah ini adalah melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak lakukannya. Imam Syafi'i mengatakan maksud bid'ah fil syariatul Islamiyah adalah satu-satu amal yang dilakukan khususnya umat Islam, di mana amalan tersebut tidak ada contohnya, rujukannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilihat lagi pada amal tersebut tidak ada contohnya pada sahabat Rasulullah, khususnya Al-Khulafatul Rasyidin Al-Mahdiin, itulah 4 orang Khalifatul Islam. Sebagian lagi kata Imam Syafi'i bahawasanya tidak ada contoh tersebut, amalan tersebut di kalangan para salafus salih. Salafus salih itu adalah orang hidup sebelum masuk 301 Hijriah. 301 sampai kita hari ini dipanggil sebagai khalaf. Hanya kita yang terakhir juga apabila munculnya ulama-ulama yang berfatwa, yang berijtihad, itu menyebutnya sebagai ulama mutaakhir. Yang terakhir lebih dia muhaqqiqin, maknanya dia memperkemaskan lagi fatwa-fatwa ulama-ulama para salafus salih di kalangan ulama salaf dan juga ulama-ulama khalaf. Umat Islam pada hari ini lebih memperhalusi, mendalami dan memahami fatwa-fatwa yang telah difatwakan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Gitu.
Seperti mana saya bagi contoh tentang puasa 6. Jumhur ulama berfatwa bahawa tidak mengapa kita nak puasa 6 walaupun selain pada Syawal, asalkan dapat 6 hari. Itu jumhur di kalangan ulama-ulama mujtahid yang salaf, seperti mana Hanafi, Maliki dan juga Hanbali. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, afdal kalau sekiranya dia dapat puasa daripada Syawal. Akan tetapi tidak mengapa kalau sekiranya dia mahu berpuasa selain daripada bulan Syawal. Jadi itu hukum fatwa usul. Hanya ulama dalam mazhab Syafi'i yang mutaakhirin mengatakan bahawasanya dia boleh hanya saja ditambah dengan niat qada, niat ganti untuk puasa 6 Syawal. Itulah maksud yang saya sebutkan tadi pada hukum usul, kemudian ditambah oleh ulama mutaakhirin dengan mereka menambah, tambahlah saja aku puasa 6 Syawal ganti. Disebut ganti sebab tidak keluar pada Syawal kan. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak perlu sebut pun tidak mengapa, asalkan dia dapat 6 hari sebelum nak menjelang Ramadan yang akan datang. Itu contoh. Dan ulama-ulama kita juga berfatwa bahawasanya jangan difahami bid'ah itu dengan satu maksud. Apabila disebut bid'ah, maka kita kata dia sesat. Apabila kita katakan dia sesat, maka finnar, sebab hadis Rasulullah SAW, orang yang sesat itu akan masuk neraka. Jadi oleh kerana itulah ulama-ulama mutaakhirin bangun berijtihad dan berfatwa. Walaupun mungkin sebahagian pada amalan umat Islam pada hari ini ada pembaharuan, tapi tidak meninggalkan apa yang ada pada sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para salafus salih, kita terus mengamalkannya. Hanya berkaitan dengan peredaran zaman, adanya kemodenan, adanya alat-alat, sehingga ada sebahagian daripada perkara umat Islam hari ini dikaitkan dengan alat-alat tersebut. Seperti mana contoh imam salat dengan memakai mic, seperti mana juga imam salat, para jamaahnya berada dalam masjid yang mana mereka salat dan sujud di atas permaidani. Itu salah satunya. Memperbanyakkan akan makanan-makanan, itu semua adalah sebahagian pada bid'ah kalau mereka ulama-ulama para salafus salih yang terdahulu. Akan tapi hukum pada ulama, adakah semuanya itu dikatakan apabila seseorang melakukan maka dia dhalalah, dia sesat? Adakah hanya sekadar mengamalkan, meraihkan maulidin Nabi, Nisfu Sya'ban, nuzul Al-Quran, lalu adakah itu dikatakan bid'ah? Maka orang yang melakukannya itu disebut sebagai orang yang sesat. Jadi kata ulama, tidak, selagi mana tidak bertentangan di sudut aqidat Islam dan juga usul dalam Islam. Walaupun begitu, perkara-perkara ini kesunatannya tidak kembali pada usul, tetapi kembali pada amal. Seperti mana usul pada maulidin Nabi, ulama berfatwa harus pada syarak. Lalu di mana sunnahnya? Perkara sunnah yang kita lakukan adalah kita berjamaah. Begitu juga adanya selawat baginda Rasulullah, adanya tausiah, adanya kuliah, dibaca ke hadiah Rasulullah. Itu masyru'. Perkara itu disyariatkan dalam Islam. Hanya pada usul dia diharuskan syarak oleh ulama-ulama. Seperti mana kita meraihkan nuzulul Quran ataupun sama-sama pada malam tersebut, malam 27 Ramadan. Kemungkinan malam itu adalah Lailatul Qadar. Lalu bagilah kita berjamaah ramai-ramai iktikaf di masjid. Jadi perkara itu masyru' pada sudut jamaah, tetapi pada usul berkumpul-kumpul untuk Lailatul Qadar itu harus pada syarak. Sebab pada zaman Rasulullah SAW Nabi menganjurkannya, tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengumpulkan para sahabat lalu Nabi mengatakan malam ini Lailatul Qadar, maka mari kita pun sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh-contoh yang lain pada zamannya Rasulullah SAW, Quran turun lalu ditulis, tapi tidak ada mushaf, tidak pernah ada muka surat 1, muka surat 2.
Quran yang ditulis juga tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, dan tidak ada dikaitkan ini surah yang pertama, ini surah yang kedua. Tidak ada juzuk, tidak ada hizib, tidak ada makra', tidak ada ain, tidak ada pembahagian sehingga dikatakan Quran itu mempunyai 30 juzuk, 114 surah. Tidak ada. Sehingga nak memberi nama pada setiap surah juga adalah ijtihad. Hanya sebahagian daripada Quran, daripada ayat surah-surah dalam Quran tanpa ijtihad, tapi banyak adalah ijtihad. Maksud ijtihad di sini nak memberi nama surah Al-Mulk dengan surah Al-Mulk, tapi Rasulullah tidak menyebut Al-Mulk, tapi sebut surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi menamakan surah As-Sajdah dengan surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Bahkan riwayat yang lain Nabi sebut surah Alif Lam Mim. Lalu ulama menyatakan lalu diberi nama surah As-Sajdah disebabkan surah Fussilat juga adanya sujud tilawatul Quran disebut juga sebagai surah As-Sajdah, tapi Sajdah Hamim. Jadi itu termasuk pada ijtihad ulama yang mana perkara itu baru, sehinggalah Quran diberi titik, Quran diberi baris. Itu semua adalah perkara yang baru. Perkara yang baru ini termasuk pada keumuman hadis baginda Rasul, wa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa dalalatun finnar. Setiap perkara yang baru di dalam agama ini adalah disebut sebagai bid'ah, dan bid'ah itu sesat, yang mengamalkannya masuk neraka. Lalu kata ulama, adakah seseorang yang mengumpulkan Quran sehingga diberi muka surat, ditulis muka surat 1, muka surat 2, dia melakukan bid'ah lalu dia akan masuk neraka? Perkara ini telah berlaku pada zaman Sayyidina Osman. Mengumpulkan Quran itu pada zaman Abu Bakar, zamannya Umar, kemudian diberinya mushaf pada zaman Sayyidina Osman, seperti mana yang kita baca hari ini. Lalu soalannya adalah itu satu bid'ah yang menyebabkan para sahabat yang mengumpulkannya masuk ke dalam neraka? Tidak. Tapi itu perkara yang baru. Begitu juga apabila telah wafatnya para sahabat Rasulullah, ulama kemudiannya, lalu Quran itu disebarkan. Hanya kaedah nak membacanya tidak boleh semata-mata kaedah seperti mana orang Arab membaca, tapi perlu membacanya dengan kawaid kaedah al-mutawatirah. Al-mutawatirah maknanya secara mutawatir. Kalau sekiranya mengikut pada kaedah orang Arab dalam memahami bacaan, seperti mana Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juga boleh dibaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamda di sudut bahasa Arab boleh dibaca, tapi Quran mutawatir membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pada kaedah. Dan beberapa ayat dalam beberapa surah di dalam kitab Allah, seperti mana juga ayat Kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia sudut Arabiah, bahasa Arab, Al-Hayyul Qayyum pun boleh dibaca, betul. Tapi Quran yang mutawatir baca Al-Hayyul Qayyum, lalu kita tidak boleh mengubah Al-Hayya. Lalu oleh kerana itulah munculnya ulama-ulama yang mula meletakkan titiknya, kemudian muncullah ulama yang meletakkan barisnya agar orang seperti mana kita yang bukan Arab bila belajar mudah baca. Dia letaknya tanda syaddah sehingga kita mengetahui perlu ditekan hurufnya, seperti mana iyyaka na'budu wa iyya, ditekannya. Kemudian dia letaknya akar hamzah, asalnya adalah huruf ain yang dibuang ekor bawah tu, lalu dia sebut sebagai hamzah, sehingga kita membacanya mu'minun, ta'lamun. Jadi kalau sekiranya tidak letak begitu, di kemungkinan kita akan baca mu'minun tanpa mu'minun. Kawaid pada kaedah. Dan ini adalah bid'ah. Lalu adakah ulama-ulama yang mengasaskan itu semua akan masuk ke neraka kerana melakukannya? Tidak. Maka oleh kerana itulah kata ulama, bid'ah tidak difahami dengan satu makna. Tapi maksud hadis Rasulullah apabila Nabi mengatakan dalalah, maka perkara itu memang bertentangan dengan dua.
Yang pertama akidah, yang kedua pada sunnah. Itu bid'ah. Itu pada kaedah. Makna Rasulullah SAW telah mengajar kita satu sunnah, lalu dia mengubahnya dengan cara dia. Dia tidak dikatakan dia kafir, dia keluar Islam. Cuma apabila dia bertentangan dengan sunnah, maka dia melakukan satu bid'ah. Maka bid'ah dia kembali pada hukum, kemungkinan hukumnya haram ataupun makruh, tetapi tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Itu pada kaedah bid'ah yang perlu kita fahami. Dan terlalu banyak sebenarnya. Dan yang pertama yang perlu kita ketahui, bid'ah di sudut syariatul Islamiyah. Yang kedua adalah bid'ah lughawiyah, yakni secara bahasa. Seperti mana kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mengumpulkan orang Islam untuk melaksanakan salat at-tarawih secara berjamaah, terus menerus istiqamah. Lalu diperintahnya Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam pada malam-malamnya Ramadan yang kita sebut sebagai at-tarawih. Bahkan dalam kitab Muwatta Imam Malik telah tertulis tentang at-tarawih, tetapi tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya at-tarawih berlaku pada zaman Rasulullah. Yang berlaku pada permulaan pada zaman Sayyidina Umar. Pada zamannya Abu Bakar Siddiq tidak adanya tarawih. Mereka ramai di antara mereka berkumpul di masjid salat di belakang imam-imam yang mereka mahukan. Maknanya dalam masjid Rasulullah, bahkan pada tempat-tempat yang lain banyaknya imam. Maka tidak mengapa kalau sekiranya dia salat sunat. Maka tidak boleh kalau sekiranya dia salat fardu. Lalu Sayyidina Umar apabila dia telah mengumpulkan sebahagian para sahabat yang masih hidup, lalu mengambil pendapat di antara mereka, aku mahu melaksanakan salat secara berjamaah pada malam-malam Ramadan. Adakah kamu di antara sahabat ini bersetuju? Wahai Umar, engkau Amirul Mukminin. Rasulullah mengatakan kami itu mengikut. Selain pada Rasul, ikutlah kan Khalafatul Rasyidin Al-Mahdiin. Lalu Sayyidina Umar termasuk. Lalu para sahabat yang hidup bersetuju. Lalu mereka melaksanakannya sebanyak 20 rakaat. Ini disebut sebagai tarawih kerana adanya setiap 4 rakaat itu dengan istirahat. Setiap 4 rakaat mereka akan duduk istirahat. Lalu disebut tarawih, iaitu maksudnya solat yang mempunyai beberapa istirahat. Dan diriwayatkan setelah setiap daripada 4 rakaat. Lalu Sayyidina Umar pun melihat ramai orang berkumpul dan suka dengan amalan itu, dan tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Ini maksudnya mengumpulkan orang untuk tujuan solat jamaah yang ada istirahatnya, yang mana mengumpulkan mereka daripada malam yang pertama sehingga malam yang terakhir, sehingga membaca dengan banyaknya jumlah ayat Quran. Diriwayatkan bahawasanya pada malam-malam tersebut para sahabat Rasulullah yang jadi imam seperti mana Tamim Ad-Dari, Ubay bin Ka'ab akan membaca beberapa juzuk Quran pada malam tersebut. Lalu Sayyidina Umar yang mengasaskan solat begitu. Yang pertama kita lihat bahawa ini satu bid'ah, sahabat tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, sebaik-baik bid'ah adalah ini yang aku buat. Lalu kembali secara keumuman hadis Rasulullah, Nabi kata bahawasanya wa kulli bid'atin dalalah, barang siapa yang buat bid'ah sesatlah dia. Soalannya, adakah sesiapa di antara kita nak mengukur Sayyidina Umar telah sesat dengan melakukan mengasaskan solat tarawih itu? Kalau begitu kita lihat orang yang solat di belakang Imam Masjidil Haram, semua orang sesat. Sebab sana pun tarawih 20 rakaat, bahkan lebih 1000 tahun setelah Sayyidina Umar wafat. Diriwayatkan Sayyidina Uthman juga melaksanakan solat tarawih 20 rakaat. Kemudian Sayyidina Ali.
kemudian diambil oleh imam-imam mujtahid, sehingga di Kufah, di Basrah, di Syam, di Mekah, di Madinah, dan sebahagian daripada negara-negara besar Islam, semua pada ketika itu mengamalkan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Hanya pada usulnya tidak ada pada zaman Rasulullah. Dia ada pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tapi diteruskan oleh Sayyidina Utsman, diteruskan oleh Sayyidina Ali, sehingga difatwakan oleh Imam Abu Hanifah 20. Imam Syafi'i berfatwa 20. Imam Ahmad dalam beberapa riwayat dia meriwayatkan juga 20. Imam Malik juga meriwayatkan dalam beberapa riwayat, antara riwayatnya juga 20, dan semua dengan sanad yang sahih. Tidak ditinggalkan amalan tersebut sehinggalah hari ini, dan tidak diubah, dikurangkan kalau sekiranya terdapatnya maslahah yang perlu yazal, dihilangkan. Itu pada kawaid, pada kaedah. Seperti mana contohlah kita pernah pada PKP dulu ke wabak, lalu dihalang untuk solat tarawih, tapi kita tidak dihalang untuk solat tarawih di rumah, tetap jalan. Begitu juga tidak dihalang untuk solat tarawih, cuma tidak boleh jumlah sampai 20, dibuat 8 saja, lepas tu balik. Itu dihalang disebabkan maslahah. Allah Alam, jadi tidak mengapa dalam hal tersebut. Bahkan kawan kita yang pergi ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka mengatakan solat tarawih tahun ni sekadar 10 rakaat saja. 10 rakaat saja. Jadi tidak mengubahnya, melainkan kerana pada qawaid fiqhiyah terdapatnya satu beberapa hukum, apabila datangnya satu maslahah, satu kebimbangan, maka ditinggalkan sebagian amal, tapi bukan semua. Begitu. Sebab dia letak ada 10. Kembali balik pada hukum Islam, dan bukan untuk mengubah apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama kita antara Imam Ibn Jarir rahmatullahi alaih, dia kata berdasarkan dengan apa yang telah disebut oleh Sayyidina Umar, ni'matul bid'ati hadhih, dia kata bahawasanya makna bukannya itu makna daripada Al-Quran badi'us samawati wal ardh, itu Imam Ibn Jarir yang mengatakan. Cuma saya kaitkan dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Umar dengan syarah yang lain, ni'matul bid'ah hadhih. Lalu ulama menyatakan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, lalu dia mengakui dia buat bid'ah, tapi juga dia memahami bahawa bid'ah yang dilakukan tidak termasuk daripada apa yang dimaksudkan oleh Rasul tentang bid'atin dalalah, iaitulah bid'ah yang dalalah, yang sesat. Disebabkan di sudut Islam untuk mengatakan sesat itu bukannya mudah. Mungkin tersilap, mungkin salah faham, tapi tidak boleh dikatakan kesesatan itu berlaku. Maksud kesesatan itu berlaku adalah seseorang yang telah mengubah atau satu jamaah mengubahnya sehingga keluar daripada kesepakatan ulama-ulama kita. Kalau sekiranya hanya sekadar khilaf di antara ulama, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau keluar daripada kesepakatan ulama-ulama Islam, maka itu adalah bid'ah. Seperti mana contoh yang lain pernah saya sebutkan, kisah orang dekat Champa sana. Tiga pun pernah pergi sana juga. Mereka mengakui mereka Islam, tapi tidak ada solat 5 kali. Mereka mengakui mereka Islam, tapi tidak ada puasa Ramadan. Mereka mengakui mereka Islam, tapi banyak daripada perkara syariat mereka gugurkan. Antaranya adalah mereka boleh berbuka puasa dengan syarat siang hari mesti digelapkan dulu. Dia masuk masjid juga, yang diwajibkan puasa hanya orang-orang ustaz-ustaz je. Ustaz dia orang lah. Dalam pukul 3 petang ramai-ramai berkumpul nak makan, tapi tak boleh makan sebab matahari belum jatuh, belum maghrib. Tapi kaedah untuk boleh makan adalah tutup semua tingkap-tingkap, pintu-pintu, jangan adanya cahaya masuk. Jadi dia gelap. Bila gelap maka boleh makan, tapi syarat dalam gelap.
Tidak ada solat 5 kali melainkan solat Jumaat. Itu pun solatnya kita kata ini bukan orang Islam punya cara solat. Dan dia pun ada khutbah, tapi bunyi agak pelik. Dia baca Quran pun tak tahu Quran apa yang dia baca. Sangat-sangat pelik. Itu salah satu contoh. Itu kita boleh kata bid'atun dalalah. Kita boleh katakan demikian. Perbicaraan dengan bid'ah ini sangat-sangat halus, sangat panjang dan tidak kita huraikan secara halus, kerana kita huraikan pada tafsiran badi'us samawati wal ardh. Kata ulama kita Imam Ibn Jarir antara tokoh ulama tafsir, bahkan sebagai kata ulama antara tokoh yang pertama lah. Dia menulis kitab tafsirnya yang mana dalamnya terdapat hampir 36,000 hadis. Semua ada sanad yang lengkap, menjadi rujukan utama oleh ulama-ulama dalam mencari makna-makna tafsiran ayat dalam Quran. Walaupun hampir 36,000 hadis yang diriwayatkannya, lebih kurang 2,000 hadis lebih saja daripada Rasulullah. Makna sebanyak itu saja yang ditafsirkan oleh Rasul. Yang lain siapa yang menafsirkannya? Para sahabat. Begitu juga ulama-ulama yang belajar dengan sahabat Nabi. Imam Mujahid, Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, dan beberapa lagi tokoh-tokoh ulama-ulama mufassir, itulah ulama-ulama tafsir. Antaranya adalah Imam Ibn Jarir radhiyallahu anhu rahmatullahi alaihi. Kata dia, maka makna ayat ini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada memiliki anak. Kembali balik pada ayat tafsiran kita, dialah pemilik segala yang ada di langit dan juga di bumi. Maknanya kembali balik pada kalimah badi'us samawati wal ardh atau ayat tersebut. Seluruhnya bersaksi atas keesaannya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Maknanya apa yang telah dicipta oleh Allah itu semua adalah dalil menunjukkan tentang kehebatan, kekuasaan, kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, maksudnya dengan ibadah kepada Allah. Dan jangan kita beranggapan bahawasanya ibadah ini hanya dikhususkan pada manusia, tapi ibadah ini juga diberi perintah kepada jin. Keduanya mukallaf, manusia dan juga jin. Bagi makhluk-makhluk yang tidak mukallaf, maka pasti mereka akan melaksanakannya walaupun tidak perintah. Dan itu namanya bukan mukallaf. Seperti mana haiwan-haiwan juga beribadah kepada Allah tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala perintah pada mereka. Seperti mana juga para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa Allah perintah untuk mereka beribadah. Disebabkan perintah itu menunjukkan pada mutakallif, mukallaf, itu hanya pada manusia dan juga jin. Allah Subhanahu wa ta'ala dia menciptakan malaikat untuk tasbih, maka malaikat terus bertasbih. Allah menciptakan haiwan-haiwan untuk tasbih, maka haiwan tadi akan bertasbih sampai dia mati. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Adanya telah bertasbih, pasten ke situ, telah bertasbihnya makhluk-makhluk di langit dan juga di bumi. Siapa makhluk tersebut? Kalau bukan selain pada manusia dan juga jin, apa saja yang dicipta oleh Allah di langit dan juga di bumi. Maknanya matahari, bulan, bintang-bintang tersebut telah bertasbih. Satu lagi ayat dia baca sedang bertasbih. Gitu. Sedang bertasbih. Lalu ayat itu sampai kepada kita, sabbih asma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu kepada Allah Tuhan yang Maha Tinggi. Kita juga baca subhanallah. Dialah yang menciptakan dan mengadakan semuanya itu tanpa asal usul dan contoh sebelumnya, seperti mana yang telah saya jelaskan tentang badi'us samawati wal ardh. Badi'
Allah menciptakan alam. Seperti mana contoh Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam dunia tanpa dia mengambil contoh dalam menciptakan alam akhirat. Dan perlulah kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu menciptakan alam akhirat sebelum dia menciptakan alam dunia. Tetapi dia mengakhirkan kehidupan alam akhirat setelah dia membinasakan alamnya dunia. Dan ini adalah kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya bahawa di antara mereka yang memberikan kesaksian dengannya adalah Nabi Isa alaihi salatu wasalam, yang mereka itu ialah orang-orang kafir katakan sebagai anak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dikaitkan ke Imam Ibn Jarir tadi. Badi' Allah Subhanahu Wa Taala pencipta, dan dia tidak diciptakan dan tidak ada kaitan pada pewarisan. Oleh kerana itu, bila disebutnya anak, mustahil dia sampai bapa. Dia mesti ada bapanya. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Isa tanpa ada bapa, seperti mana juga Allah menciptakan Adam tanpa ada bapa. Tapi keduanya mempunyai pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di antara orang-orang Nasrani, mereka telah ta'assub pada Isa alaihi salatu wasalam. Lalu mereka mengatakan mustahil, mesti Isa ini anak kepada Tuhan, anak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah menjawabnya, badi'us samawati wal ard, dia menciptakan apa saja di langit dan juga di bumi. Lalu Isa juga termasuk ciptaannya. Tidak ada kaitan pewarisan keturunan, seperti mana bapa mewariskan keturunannya sampai ke anak, kepada anaknya. Itu juga dikaitkan dengan maksud badi', sekaligus sebagai kabar kepada mereka bahawa menciptakan langit dan bumi tanpa asal usul dan contoh sebelumnya adalah Rabb, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan yang juga dengan kekuasaannya menciptakan Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam tanpa seorang ayah. Perkataan Ibn Jarir rahmatullahi alaih ini juga adalah perkataan yang bagus dan ungkapan yang benar oleh katanya Imam Ibn Kathir. Mana menunjukkan Imam Ibn Kathir dia mengambil apa yang telah disebut oleh Imam Ibn Jarir dalam memberi makna badi'us samawati wal ardh. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.